Hello semua, selamat pagi dan selamat berhujung minggu Asia. Bertemu lagi kita bersama pada pagi Ahad ini bersama dengan saya Sharon Kezia dan juga Fatah pada Burhanuddin. pagi Ahad bersamaan dengan 5 bulan 9, 5 September bersamaan dengan 27 Muharram 1442 Hijrah. Kita bersiaran langsung hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Betul. Ya, apa khabar Fatah? Sihat. Macam mana sambutan birthday semalam? Meriah ke Idok? Seronok lah, tapi tak dapat dine in kan. Cuma menyambut dalam kari keluarga yang terdekat sahajalah. Dalam keluarga kelompok yang kecil sahaja Fatah. Okeylah tu. Sebab inilah masanya untuk kita mengeratkan silaturahim kita sesama keluarga. Mana yang dekat kita dekatkan, mana yang jauh kita dekatkan, mana yang renggang kita rapat-rapatkan. Jadi Baik. kepada anda yang mungkin pada ketika ini tengah bersarapan pagi sampai santai-santai, anda menonton kami terus kekal setia kerana hari ini kita ada perkongsian dan kupasan yang cukup menarik buat anda sambil bersantai-santai di rumah menyediakan sarapan pagi. Dan jangan lupa juga untuk hashtag kami di Sejahtera Asia. Betul. Apakah menu anda pada pagi ini Fatah? Betul tu. Dan kami juga di sini sentiasa mendoakan anda dalam orang cakap dalam keadaan sihat dan dijaga dalam keadaan sihat, aman, sejahtera dan pulih daripada musuh halimunan kita ini, Sharon. Dan pastinya pada yang nak mendapatkan vaksin untuk dos lengkap itu, pastikan anda mengambil dengan segera. Jangan lupa membawa kad dos yang pertama. Sebab rata-rata Sharon ada yang terlepas untuk membawa terlepas pandang untuk membawa kad vaksin dos pertama. Jadi jangan lupa kad itu penting ya. Jadi baik, topik untuk topik kupasan kita pada hari ini mengenai International Charity Day, sebab hari ini merupakan 5 September ini sebenarnya adalah Hari International Charity Day ataupun Hari Amal Sedunia. Iaitu untuk topik pertama kita akan mengupaskan tentang amal bakti persatuan orang pekak dan kita akan menemu ramah iaitu seorang figura belia iaitu kucing daripada Kucing Charity House. Itu Encik Haziq. Betul. Jadi sebab itu kita akan ada perkongsian sedikit kepada anda sebelum kita bersama dengan tetamu untuk mengupas topik kan Fatah. Jadi hari ini perkongsian kita adalah kesan seawal 5 minit senaman lompat tali. Jadi senaman lompat tali ini adalah kurang popular jika hendak dibandingkan dengan aktiviti lain menyebabkan ianya sering dipandang rendah dan tidak ramai memilih untuk melakukannya. Tanpa sedar, aktiviti ini memberi banyak manfaat terhadap kesihatan dan kesannya boleh dirasai walaupun dilakukan dalam tempoh yang singkat tetapi berterusan. Dan senaman ini tidak memerlukan peralatan yang mahal. Memandai ada tali dan aktiviti itu boleh dilakukan di mana-mana permukaan rata sama ada di dalam atau luar rumah. Kajian yang diterbitkan dalam Research Equality American Association for Health, Physical Education and Recreation menunjukkan lelaki yang menghabiskan 10 minit setiap hari selama 6 minggu dapat meningkatkan kecergasan kardiovaskular sama seperti 30 minit berjoging. Jadi kalau terlipat lihat tu Fatah, memang dia agak kurang popular lah Fatah berbanding dengan aktiviti senaman lain. Tapi impak dia sebenarnya sangat tinggi terhadap kesihatan, terutama sekali kepada anda yang mencari alternatif untuk menurunkan berat badan. Mungkin Fatah boleh kongsikan manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah of course membakar lemak. Senaman lompat tali ni sebenarnya boleh membakar sehingga 300 kalori tenaga dalam hanya 15 minit. Itu itu 15 minit. Kalau kesan seawal 5 minit berapa agak-agaknya? Of course dalam sekitar dalam 100 kalori boleh hilang ya. Sebagai pengetahuan anda juga, 300 kalori adalah sama seperti 4 sendok rata nasi dan lebih banyak kalori yang dibakar, maka penukaran lemak tubuh badan kepada tenaga adalah lebih banyak. Dan senaman ini juga adalah lebih baik daripada senaman kardio berterusan lain seperti berlari dan menunggang basikal yang tengah popular sekarang ini. Dan yang kedua adalah hilang stres. Senaman lompat tali ni juga sebenarnya Sharon adalah untuk mengisi masa lapang kita dekat rumah, untuk mengurangkan rasa stres yang kita hadapi. Kalau stres, ambil tali, lompatlah sebanyak mungkin. Kalau nak orang cakap, kalau nak kata orang Sarawak nak ngaong, nak meraung
menjeritlah sekuat hati anda. Betul. Saya nak tambah sedikit tu sebenarnya Fatah kata boleh hilangkan stres tu kan, dia terdapat satu kajian tu Fatah, penyelidikan mendapati bahawa individu yang bersenam secara teratur adalah 25% kurang berisiko untuk mengalami kemurungan atau gangguan mental dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dia dapat mengurangkan kemurungan seseorang itu Fatah, bukan saja dapat menghilangkan stres. Sebab dia senaman lompat tali bila kita lihat dia merangkumi semua aspek pergerakan otot, di mana semua pergerakan otot itu diguna pakai apabila kita melakukan aktiviti tersebut. Jika kita lihat bahagian otot di bahagian kaki, lower body kita bergerak, upper body kita pun bergerak. Jadi keseluruhan otot badan itu bekerja dalam satu masa yang sama. Kerana itu kalau kita lihat di dalam YouTube ataupun kita ikut blog-blog fitness instructor ni, sebenarnya 10 minit ke 15 minit dah cukup Fatah untuk kita melakukan aktiviti senaman menggunakan skipping rope itu. Kerana skipping rope ini, senaman ini dikategorikan sebagai HIIT punya aktiviti senaman. Dia adalah high intensity punya senaman yang tinggi. Walaupun dia dalam rangka yang singkat, tapi dia memberi satu impak yang cepat kepada tubuh badan. Kalau Sharon selalunya, kalau skipping berapa kali pusingan lompatan tu boleh dibuat? Saya tak kira jumlah, saya ikut timing, saya ikut masa. Ikut timing. Memang tak non-stop. Dia ada prosedur dia macam selepas kita skipping dalam tempoh 2 minit, selepas tu kita akan melakukan beberapa aktiviti flow exercise, lepas tu kita akan sambung lagi, kita akan buat lagi flow activities. Dia berlarutan. Tapi nampak mudah, tapi memang penat Fatah. Itulah. Fatah boleh try 10 minit. Termengah-mengahlah jawapannya saya. Jadi setakat ini saja perkongsian yang menarik untuk senaman lompatan tali ini. Mungkin minggu depan kami akan membawa senaman lain lagi ke kan. Sebab lebih-lebih dalam tengah pandemik ni kan tak dapat keluar bersenam. Jadi mungkin boleh menggunakan alternatif lompat tali ini di rumah. Boleh lakukan bersama dengan ahli-ahli keluarga yang lain. Dan juga ia adalah murah. Tidak perlukan peralatan yang mahal untuk digunakan. Selepas ini kita akan bersama dengan tetamu kita untuk mengupaskan topik-topik menarik semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya dan Fatah hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi seperti yang kita kongsikan di awal permulaan tadi, tetamu kita yang disebutkan tidak dapat hadir pada pagi ini, tetapi dia menggantikan rakannya iaitu Encik Ernestine yang merupakan pengurus Persatuan Orang-Orang Pekak untuk mengupas topik International Charity Day Amal Bakti Persatuan Orang Pekak. Apa khabar Encik Ernest? Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini, mewakili Persatuan Orang Pekak untuk mengupas topik yang akan kita kupaskan bersama anda pada pagi ini. Jadi untuk permulaan ya, Encik Ernest, apakah antara inisiatif lain bagi Persatuan Orang Pekak Sarawak untuk mengadakan amal bakti dalam mendebani pandemik COVID-19 yang pada masa sekarang? Sejak berlaku pandemik COVID-19, kami telah berusaha mengadakan amal bakti secara online. Contohnya, e-charity food fair. Kami cuba jual dan mengumpul dana melalui Facebook Live. Seterusnya, kami juga mengadakan program donation booklet untuk mengumpul dana. Yang ketiga, society kami sepanjang ini mempunyai servis cuci kereta amal bakti. Semua pekerja terdiri daripada orang pekak. Ini adalah satu aktiviti kerja amal yang menarik di mana saya tertarik dengan kerja amal cuci kereta daripada kalangan orang pekak ini sebab bila kita bercakap mengenai mereka ini bukan kita saja yang boleh mencuci kereta secara biasa. Mereka juga boleh ya, dan ini adalah satu bukti penonton-penonton dekat rumah yang mereka
bukannya daripada kalangan orang cakap biasa-biasa. Mereka adalah kalangan istimewa yang mampu melakukan perkara yang biasa macam kita buat selalu. Yang selalu terkesan saya sedikit sedih. Mungkin ada ramai mungkin beranggapan negatif, sebenarnya mereka ni cuma insan yang sama seperti kita. Cuma kekurangan sedikit sahaja. Tapi kita tetap anggap mereka istimewa sebab seperti yang Fatah kongsikan, kemampuan mereka untuk melakukan aktiviti harian adalah setaraf dan mungkin ada dalam kalangan mereka yang mampu melakukan dengan lebih baik daripada orang biasa itu sendiri, Fatah. Jadi apakah di antara program amal yang telah diadakan oleh Sarawak Society for Deaf pada tahun ini? Pada tahun ini, kami mengadakan donation booklet dan program ini masih diteruskan sebab kami tidak dapat melakukan projek lain sebab pandemik COVID-19 ini masih agak serius. Saya juga merupakan organizing chairman untuk program ini. Di bawah program ini, sesiapa yang dapat mengumpul RM300 ke atas boleh mendapat t-shirt dan cenderahati yang direka oleh artis pekak kami. Kalau ada sesiapa yang berminat untuk mendaftar program ini, bolehlah datang ke Sarawak Society for the Deaf untuk berjumpa saya. Tapi kalau kita lihat kat sini kan Fatah, teringat zaman sekolah. Sebab zaman sekolah tu saya rasa macam saya ada mengumpul dana melalui PBSM. Saya rasa itu adalah unit beruniform PBSM di mana kita akan collect duit. Tapi yang menjadi mangsa utama pada kita itu adalah keluarga sendiri. Betul, itu betul. Pernah akan ingat. Lepas tu, saya rasa masa sukan tahunan pun kita ada mengadakan untuk sukan tahunan kita akan mengutip dana. Jadi kalau kita lihat di sini inisiatif yang dilakukan, yang diambil memang sangat membantu adalah persatuan orang-orang pekak ini. Seperti anda lihat, memang cantik. Baju ini saya nak tegaskan kepada penonton, ini adalah hasil rekaan daripada mereka sendiri dari Persatuan Orang Pekak. Mereka mempunyai, saya banggalah sebenarnya. Mereka mempunyai satu kreativiti yang sangat luar biasa yang kita sendiri tanpa sedari mereka ini bukan setakat istimewa tetapi mereka sangat kreatif dan pandai mencari dana. Dan jika penonton-penonton berminat untuk mendaftarkan diri dalam daftar dana ni, development fund ini, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi Persatuan Orang Pekak ataupun boleh menghubungi Encik Ernest Ting sendiri yang merupakan pengurus Persatuan Orang-Orang Pekak. Jadi Encik Ernest kan, apakah di antara cabaran yang dihadapi dalam menepani pandemik COVID-19 ini? Memang mencabar. Cabaran yang terbesar adalah kami kekurangan dana. 2 tahun ini, kami tidak dapat melakukan annual charity food fair kami yang selalunya merupakan projek terbesar untuk kami mengumpul dana aktiviti. Servis cuci kereta kami juga terpaksa ditutup sementara kerana disebabkan kes yang meningkat di Kuching. Kami juga telah menerima food aid daripada masyarakat, tapi secara one-off sahaja. Tidak dapat membantu kami dalam jangka masa panjang. Saya rasa ini adalah satu cabaran yang besar untuk Persatuan Pekak di mana mereka, itulah cabaran yang mereka tempuhi selama musim pandemik ini. Bukan kita saja manusia, bukan kita saja daripada golongan yang orang cakap kira bernasib baik. Kira bernasib baik. Mereka juga tidak kurangnya, tidak terkecuali dalam menempuhi pandemik ini. Jadi, apakah jika tadi kita bercakap mengenai cabaran, sekarang ini saya ingin bercakap mengenai memori indah. Jadi, apakah antara memori indah yang mengimbau kenangan semasa melakukan program amal sebelum pandemik melanda kita semua? Sebelum ini bagus. Sekarang susah nak bersemuka. Memang tidak dapat. Dulu seronok sangat dapat berjumpa, bersemuka. Namun, sejak pandemik COVID-19 melanda, memang susah. Tidak dapat bersemuka. Disebabkan itu,
Saya hanya menggunakan kaedah video call. Jadi kita dapat lihatlah memang pandemik ini memang menjejaskan dana mereka, menjejaskan keseluruhan, bukan saja mereka tetapi rakyat biasa juga turut mengalami terkesan dengan keadaan yang sama. Setakat ini Cik Ernest, ada berapa jumlah ahli-ahli dalam Persatuan Orang Pekak ini? Ada 330 ahli pekak yang mendaftar. Jadi tadi bila kita melihat kepada muka Cik Ernest, dia memaparkan muka happy beliau semasa sebelum pandemik ni. Dia mengekspresikan muka gembira beliau sebelum pandemik dan selepas pandemik ni. Ya, kita tahu semua terkesan, tetapi saya ada satu soalan lah. Bagaimana pergerakan amal semasa COVID-19 ini dilaksanakan? Kita semua tahu akan keadaan ekonomi sekarang yang semakin merosot. Jadi, program amal bakti di masa akan datang bolehlah maju cepat secara perlahan-lahan. Jadi itu adalah satu harapan daripada Encik Ernest yang mewakili amal bakti Persatuan Orang Pekak untuk mengharapkan ada golongan daripada yang mungkin penonton yang menonton kita pada hari ini Fatah sudi menderma, sudi menyumbangkan kepada Persatuan Orang-Orang Pekak. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk di Persatuan Orang Pekak itu, untuk khususnya kepada ahli-ahli pekak itu, orang pekak sendiri. Ada aktiviti, namun tak akan dilakukan secara bersemuka. Sekarang hanya menggunakan aplikasi Zoom dan video call sahaja. Contohnya, bagi aktiviti berkaitan pendidikan, ceramah, aktiviti kepimpinan orang pekak. Hanya itu sahaja. Kita dapat tengoklah Persatuan Pekak ini mereka mempunyai aktiviti mereka tersendiri mana mereka walaupun tidak bersemuka, mereka menggunakan teknologi yang ada dia sekarang. Dia tidak mengehadkan mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti. Kita tahu keadaan mengengkang kita untuk melakukan aktiviti di luar, tapi mereka menggunakan alternatif media masa untuk melakukan aktiviti khususnya untuk orang-orang pekak. Selain daripada itu kan Encik Ernest, apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Persatuan Orang Pekak ini? Khususnya kepada orang pekak, mungkin ada dalam kalangan penonton kita yang mempunyai anak yang pekak tetapi masih belum mendaftar di bawah Persatuan Orang Pekak. Pertama, dapatkan nasihat daripada doktor pakar setelah dikenal pasti sebagai pekak. Individu tersebut bolehlah datang ke Persatuan Orang-Orang Pekak untuk mendaftar sebagai ahli. Ya, ada mengajar kelas bahasa isyarat. Jadi, setelah belajar bahasa isyarat, individu tersebut boleh menjadi jurubahasa isyarat. Ini adalah bagi memudahkan proses komunikasi bersama komuniti pekak. Jika tak ada jurubahasa, sangat susah. Jadi dengan adanya seorang jurubahasa, senang berkomunikasi. Dengan itu, di tempat-tempat awam seperti mahkamah, balai polis, balai bomba, sekolah dan lain-lain, mestilah mempunyai jurubahasa isyarat bagi komuniti orang-orang pekak. Itu menariklah untuk penggalakkan orang ramai untuk mengetahui bahasa isyarat ini perlu kita titipkan kepada diri kita sendiri. Jadi kita nak tahulah macam mana orang awam boleh mendaftar. Tapi selepas ini, jadi kita berehat seketika hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Topik kita sungguh menarik, sungguh istimewa bersama dengan insan istimewa daripada Persatuan
Pekat Sarawak. Jadi tadi saya ada menyentuh mengenai penggalakan orang ramai dalam mengetahui bahasa isyarat itu amat digalakkan ya Sharon. Betul. Jadi bagaimana Encik Ernestine, orang awam boleh mendaftar diri untuk belajar bahasa isyarat ini? Sesiapa yang berminat untuk menyertai kelas bahasa isyarat, bolehlah ke Persatuan Orang-Orang Pekak untuk mendaftar. Kedua, info melalui akhbar. Dari sana, bolehlah mendaftar juga. Yang ketiga, melalui laman Facebook Persatuan Orang-Orang Pekak. Dan yang kedua ialah melalui akhbar lah. Adakah kursus bahasa isyarat ini diberikan secara percuma? Tidak percuma. Ada pembayaran yang dibuat iaitu sebanyak RM100 bagi tempoh 3 bulan. Ada sijil yang akan diberikan. Selepas lulus level 1, teruskan ke level 2 dan seterusnya, bolehlah menjadi jurubahasa isyarat. Kemudian, bolehlah menjadi jurubahasa di mana-mana juga. Dapat tengok situ Fatah, 100 untuk 3 bulan memang sangat murah Fatah. Sangat murah. Lebih murah daripada kita ambil tuition sebenarnya. Tapi berbalik pada cerita Cik Ernest yang menawarkan perkhidmatan untuk kelas bahasa isyarat ni, kita nak tahu juga kan Cik Ernest, pengalaman Cik Ernest semasa mengajar, agak-agak untuk kita menguasai kemahiran bahasa isyarat tu yang basic, yang simple, ambil masa berapa lama? Ada sesetengah orang cepat belajar. Ada yang perlahan. Dalam anggaran 2 ke 3 tahun, begitulah. Kenapa? Mestilah selalu berkomunikasi, bergaul dengan komuniti pekak. Jangan asingkan diri. Mesti bergaul dengan komuniti pekak. Dari sana akan dapat belajar dengan cepat. Lepas tamat kelas bahasa isyarat, jangan asingkan diri. Selalunya, itu akan membuatkan kita cepat lupa. Jadi bergaul dan bertemulah. Contohnya, jika ada aktiviti bersama komuniti pekak, sembang, lepak, berbual dan keluar jalan bersama-sama ke mana-mana sahaja. Dengan itu, seeloknya bersosial dengan komuniti pekak, contoh bila ada aktiviti minum, lepak, berbual bersama, berjalan keluar ke mana-mana, bergaullah dengan komuniti pekak. Jadi penonton-penonton kat rumah, jadi jika anda adalah salah seorang yang ingin menjadi entrepreneur, betul lah entrepreneur pula, entrepreneur untuk bahasa isyarat ini, yang pertama kena pergi kursus, itu wajib. Yang kedua, anda kena digalakkan untuk social interaction bersama dengan mereka, sebab practice make perfect. Betul sebab tu. Bila kita tak interact dengan mereka, kita sekadar nak pergi belajar macam itu, mungkin Yalah, mereka sebab susah. kalau kita just belajar ilmu tu tapi tak diaplikasikan Fatah, kita memang akan lupa. Cepat Dia lupa. macam kita buat kemahiran matematik lah. Kalau kita ingat formula tu tapi kalau kita tak praktis pun kita tak ingat. Lebih-lebih lagi bahasa isyarat ni di mana memang boleh dikatakan kita hidup dalam komuniti yang memang jarang menggunakan bahasa isyarat. Jadi oleh itu seperti yang Fatah kongsikan, memang kita perlu mengaplikasikan. Jadi menjadi seorang pengurus kepada Persatuan Orang Pekak ni memang banyak pengalaman dan juga kita tahu cabaran yang dihadapi. Tapi mungkin boleh kongsikan dengan penonton, pernah tak menghadapi situasi di mana ibu bapa menghantar anak mereka yang pekak ke persatuan untuk mendapatkan bantuan seperti mengajar mereka bahasa isyarat, tetapi anak itu tidak dapat menerima dirinya pekak. Kira dia macam memberontaklah apabila dihantar ke pusat tersebut. Ya, mencabar. Namun tak apalah. Saya pekak, tak boleh bercakap. Saya akan ajar bahasa isyarat yang senang. Dalam tempoh membesar, perlu banyak menulis dan membaca. Kalau orang normal, boleh belajar dengan cepat melalui kaedah pendengaran. Kita yang pekak boleh juga seperti mereka. Kita belajar dengan menggunakan mata, membaca banyak kali sampailah kita faham apa yang kita pelajari. Semuanya tidak mustahil. Kita harus samakan
level kita sebagai mana orang normal. Kita juga boleh selaraskan kita dengan diri mereka. Dua-dua komuniti ini boleh berjaya, tapi yang membezakan adalah dari segi pendengaran. Namun dalam apa juga kita mampu buat. Kita adalah sama sahaja seperti komuniti yang pandai bercakap. Betul, saya setuju dengan statement Ernestine, di mana kita semua sama, kita betul. dilahirkan di dunia ini adalah kurniaan daripada Tuhan. Kita adalah manusia sama, betul. kita makan sama, kita minum sama, kita tidur pada masa yang sama, dan itulah kita membuatkan mereka ni sebagai insan yang istimewa, sebab mereka ni sangat istimewa di mana mereka dapat membuatkan perkara biasa macam kita manusia biasa ni. Betul tu. Fatah. Jadi kalau kita lihat untuk kita fahami, bukan saya nak menuduh, tapi ada juga golongan segelintir masyarakat yang memandang serong ya Fatah ke atas orang-orang istimewa ini. Mungkin Encik Ernest ni boleh kongsikan kepada penonton, adakah sepanjang Encik Ernest menjadi orang pekak pernah mengalami diskriminasi daripada orang awam? Ataupun boleh mewakili ahli-ahli persatuan orang pekak? Jika saya perlukan bantuan, ada sahaja yang abaikan, pelik dan tak nak membantu. Komunikasi yang berbeza. Mungkin sebab itu tak ada yang nak membantu. Tak apa, abaikan sahaja. Mungkin ada individu atau orang lain yang akan membantu. Kalau tak ada keinginan untuk membantu, tak apa. Saya akan mencari alternatif lain. Ada orang yang membantu, mereka faham budaya pekak. Jadi, yang kebanyakan orang yang tidak membantu, berkemungkinan mereka belum tahu apa itu budaya komuniti pekak. Sebab itu, adanya buli, ejekan dan hinaan serta merendahkan. Jadi kita adalah segolongan segelintir yang membuli, bukan mencemuh mereka ni, padahal mereka ini adalah sama je. Saya memang nak tekankan kita semua sama, kita tidak ada bezanya, kita tidak ada tarafnya di dunia ini, sebab kurniaan kita hanya satu, Tuhan yang Maha Satu. Itu yang saya nak tegaskan. Jadi kepada kalau sana, tolonglah jangan pandai-pandai kita memaki, mencemuh mereka ini. Sesungguhnya mereka ini adalah insan istimewa yang telah dikurniakan oleh Tuhan ke bumi kita ini untuk bukan untuk kita menjadi kita sebenarnya saling melengkapi sebenarnya kelemahan orang lain kita lengkapkan, kelemahan kita orang lain lengkapkan. Betul. Jadi kepada anda seperti yang dikongsikan Cik Ernest, sebenarnya saya agak terkesan juga. Adalah juga orang yang menganggap dia ni peliklah, aku tak nak tolonglah, sedangkan orang dia hanya ingin minta bantuan seperti orang lain. Tetapi mungkin dia melihat komunikasi yang berbeza seperti Cik Ernest kongsikan tadi, membuatkan orang itu, aku tak nak tolonglah, aku tak faham apa dia cakap. Jadi seperti yang Fatah kongsikan lah awal tadi, jadi sekurang-kurangnya lah saya rasa kita perlu war-warkan kepada semua masyarakat, sekurang-kurangnya belajar bahasa isyarat yang basic sahajalah. Supaya kita bila contoh mereka dalam keadaan ini yang sangat bahaya Fatah. Contohnya mereka dalam keadaan kecemasan, mereka minta tolong, mungkin mereka diragut ataupun ada orang mengugut mereka di mesin ATM contohnya. Tapi kita tengok dia macam apa orang ni? Tak naklah. Sedangkan mereka tengah meminta tolong. Itu merupakan satu. Sebab itulah bahasa isyarat sangat penting untuk kita semua ketahui. Jadi ini mungkin penutuplah untuk Encik Ernestine. Apakah harapan daripada pihak Sarawak Society Deaf kepada masyarakat yang ada di luar sana? Saya berharap agar masyarakat bolehlah membantu individu dan komuniti pekak. Membantu dari segi apapun juga, serta bermurah hati untuk memberikan pertolongan jika diperlukan. Juga diharapkan agar adanya galakan serta peluang diberikan kepada komuniti pekak agar boleh membangunkan diri serta ada kebebasan sendiri. Betul tu. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi Fatah kepada Encik Ernestine yang sudi berkongsi dengan kita berkenaan amal bakti Persatuan Orang Pekak. Jadi sekali lagi kita di Sejahtera Asia ingin wawarkan kepada anda, tolonglah dan bantulah dengan memberikan sumbangan anda dalam Deaf Development Fund, ataupun anda boleh terus menghubungi beliau di IG Facebook dan FB beliau untuk memberi sumbangan, ataupun jika anda tidak dapat memberi sumbangan, mungkin anda boleh membantu dari segi tenaga kerja Fatah. Betul. Dan inilah masanya untuk kita membuktikan yang kita
bersatu hati. Hashtag kita jaga kita. Jadi terima kasih Betul lagi kepada Cik Ernestine kerana sudi bersama kami berkongsi dengan pengalaman yang sangat menarik, sangat mulia. Jadi kita akan bertemu lagi pada masa akan datang insya-Allah. Jadi perkongsian kita selepas ini dengan topik yang berbeza. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali bersama dengan saya Fatah Bolhanudi dan Sharon Kazia dalam Sejahtera Asia. Tadi kita telah pun menemu buah seorang insan istimewa. Betul, Fatah. Daripada persatuan orang-orang pekak ya. Dan kini kita ingin menemu buah seorang belia muda, anak muda, orang Kuching. Jadi kita nak sebelum kita nak menemu buah ini adalah Kuching Charity House ni adalah sebenarnya bertujuan untuk membantu masyarakat dengan melakukan pengumpulan dana dan sumbangan untuk diagihkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi tanpa buang masa, mari kita bersama dengan Encik Haziq. Selamat datang. Sihat? Alhamdulillah sihat. Memang muda orangnya seperti yang Fatah kongsikan, memang belia, mewakili golongan belia melakukan kerja-kerja amal, kerja-kerja kebajikan. Jadi sebagai permulaannya Cik Haziq mungkin boleh kongsikan kepada penonton siapakah Cik Haziq sebenarnya? Okey, kami merupakan sebuah pertubuhan NGO yang telah ditubuhkan pada 2018. Kami actually membantu tak kira bangsa ataupun agama. We help everyone, kami tolong semua. Kami terdiri daripada few of us yang daripada Kuching lah, daripada Kuching. Dan kami juga membantu most of our time membantu kawasan-kawasan yang pedalaman. Seperti kampung-kampung yang banjir kilat, macam itulah. Untuk penonton juga, Encik Haziq ni merupakan co-founder untuk Kuching Charity House ini ya. Muda-muda dah ada satu clubhouse. Ada satu matlamat untuk boleh dikatakan situ give back to the community. Betul. Mungkin lepas ni Fatah boleh mengikut jejak langkah. InsyaAllah. Bukan Fatah lah, kita berdua lah Fatah. Kan, kita kan muda bersama. lagi. Betul tu. Jadi apakah di antara program amal yang telah dianjurkan oleh pihak Kuching Charity House ini pada musim pandemik COVID-19 ini? Okey, program amal yang kami telah jalankan pada pandemik ni iaitu pemberian sumbangan keperluan, makanan keperluan. Selain itu juga bubur lambuk yang selalu kita buat, bubur lambuk. Pakaian-pakaian terpakai yang didermakan kepada persatuan kami dan disalurkan melalui kami lah untuk bagi dengan pada mereka yang memerlukan. Tengok bukan saja makanan Fatah, pakaian pun juga diberikan bantuan kepada golongan yang membantukan. Tapi kan Encik Haziq, kita nak tahu kan bagaimana Kuching Charity House ni mengenal pasti golongan yang betul-betul memerlukan. Sebab kita bukan nak menuduh lah, kita takut ada dalam kalangan golongan yang tidak bertanggungjawab. Ni kan Fatah mengambil kesempatan. Betul. Saya tengok macam banyak golongan-golongan yang baik ni memberi bantuan, jadi mereka mengambil kesempatan. Okey. Cara kami untuk mengenal pasti sesebuah keluarga ataupun yang golongan yang memerlukan adalah satu melalui social media, dan kami akan berjumpa dengan mereka sendiri. Kiranya sebelum bagi bantuan tu akan dulu. pergi tengok dulu keadaan dia dulu lah. Tu bagus macam Fatah. mana keadaan dia, macam tu lah. Tengok dulu. Betul lah. Itulah kita cakap bila sebab benda kes macam sebegini ya Sharon. Ya, saya boleh katakan betul-betul pernah berlaku dan dalam realiti kehidupan kita ini, sebab mereka ni dah senang tiba-tiba nak mendapatkan bantuan secara ini.
Padahal ada lagi yang susah yang memerlukan bantuan. Jadi kita saya jangan pernah nampak ni Fatah. Saya pernah cakap. Saya pernah nampak dekat Aimon Mall, Kota Semarahan ini. Memang sebab saya tinggal di kawasan tersebut, memang saya menyaksikan sendiri mereka meletakkan bantuan makanan di luar, di mana ada letak pesanan bahawa sesiapa yang sangat-sangat memerlukan boleh ambil. Tetapi orang yang pergi mengambil makanan tersebut, Fatah, menggunakan kereta-kereta yang mahal, Fatah. Kereta-kereta yang berharga sebuah ribu pun ada, Fatah. Guys, datang mengambil makanan 2-3 paket, Fatah. Penonton-penonton kat rumah tak baik buat macam tu. Itu adalah khas untuk orang yang betul-betul memerlukan. Jika anda tidak memerlukan sebarang keperluan, jangan ambil hak orang. Itu sesungguhnya itu adalah hak orang. Mereka sudah menitipkan kepada orang yang lebih memerlukan. Jadi jika anda mengambil, itu adalah dikira satu kesalahan. Mencuri ni adalah benda yang tidak berfaedah dan berdosa. Jadi berbalik pada Encik Aziz lagi. Bagaimana gerak kerja amal ini dilakukan selalunya? Adakah ia terbuka kepada sukarelawan di luar ataupun perlu mendaftarkan diri sebagai ahli Kuching Charity House ini? Okey, kami selalunya kita akan buka slot untuk rakan-rakan yang nak join sekali, yang nak turut serta dalam kami punya program. So more to like volunteer lah, sukarelawan yang nak join. Jadi menerusi apa? Menerusi media sosial lah. Kalau saya nak jemput kawan yang nak join ke tak join ke nak join, jemput dia orang lah. Maksud buatlah grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp, and then kita akan target tempat dia. Kita jumpa ketua kampung ataupun golongan keluarga yang memerlukan ke apa, and then kita teruskan dengan memberi bantuan after a few days lah. Lepas tu. Bagaimana pula dengan dana? Dana mostly kami dana adalah sumbangan daripada orang. So kami akan menggunakan platform seperti media sosial untuk mengumpul sumbangan dan juga kawan-kawan family yang turut serta ingin menderma. Saya sebanggalah dengan mereka sebab mereka mempunyai satu sifat yang prihatin terhadap orang-orang ramai, di mana orang-orang yang inisiatif untuk mengumpulkan orang ramai. Kan Fatah sama-sama menyumbang. Tapi setakat ini bagaimana sumbangan orang ramai? Setakat ni sumbangan masih berjalan, program kami akan diteruskan dalam masa terdekat lah. Masa terdekat ni program kami. So kami akan mengenal pasti dulu mana yang memerlukan lah, ataupun derma banjir kilat ataupun derma rumah hangus ke apa. Kami akan teruskan. Betul-betul. Siapa cakap belia zaman sekarang ini berlenggang-lenggang kangkung di pasar kan, Sharon? Ini adalah salah satunya terbukti belia menolong orang ramai yang memerlukan bantuan. Jadi kita pun nak tahulah, jika boleh dikongsikan, pernah tak dalam melakukan kerja amal sebegini mendapat cemuhan daripada netizen dan pernah ditipu oleh orang? Di dalam pengalaman saya dalam grup ni, Kuching Charity House, kami pernah dicemuh, semua pernah. Mungkin disebabkan kami terlalu muda. Mana yang cakap kami nak publicity lah, apalah. Actually kami memang fokus untuk membantu, membantu aja. Itulah kita cakap ni, Sharon. Orang ni dia kalau kita buat baik salah, buat jahat lagi lah salah. Ini yang sangat pelik, Fatah. Dia dengan ahli-keahlinya cuma membantu tetapi dikecam. Itu yang tak boleh diterima netizen. Awak ni jahat sangat netizen. Jadi kepada anda kan, kita kena war-warkan, khususnya golongan muda. Anda boleh mendaftarkan diri menjadi sebahagian daripada komuniti yang melakukan sukarelawan seperti Encik Haziq dengan rakan-rakannya lain. Dan jika anda tidak dapat menyumbang dari segi tenaga kerja, tak apa, anda boleh menyumbangkan dari segi dana. Tak payah banyaklah, sikit-sikit pun boleh. Asalkan sumbangan dengan ikhlas, dengan konsisten pun boleh, Fatah. So, Fatah bayangkan contohlah seorang kan dia memberi dana RM5 lah. Kalau darab dengan 1,000 orang, darab dengan 2,000 orang, jumlah tu banyak. Betul. Jadi itulah sebenarnya perspektif orang ni berbeza-beza, Sharon, sebenarnya. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Jadi kita nak tahulah cabaran yang Encik Haziq tempuhi dengan kawan-kawan beliau. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika hanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, terima kasih kerana terus kembali dan terus setia bersama saya Sharon Kezia dengan Fatah Bolhanuddin dengan Encik Haziq, co-founder kepada Kuching Charity House. Dan kepada Ada, jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah bukan kritikan, anda boleh lontarkan saja di FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi sebelum rehat tadi, Fatah tak sempat nak tanya, apakah di antara cabaran yang dihadapi oleh Kuching Charity House masa menjalankan program amal, lebih-lebih lagi masa musim pandemik ini? Okey, cabaran yang kami hadapi adalah salah satunya adalah dari segi dana satu, kerana sekarang ni kebanyakan daripada kita kehilangan kerja, kehilangan sumber pendapatan. So salah satu cabarannya adalah dana. Ada tak terdetik pada satu ketika tu Encik Haziq dan kawan-kawan orang cakap tidur tak cukup sebab pack food banyak, nak bagi tu bagi ni, tidur tu sekadar nak menutup sekejap saja sebelum kita nak menghantarkan makanan tu. Okey, kalau daripada itulah setiap tahun kami tempuhi benda tu. Because makanan kami kena pack, kena masak sendiri, kena beli bahan mentah semua tu. Kadang-kadang tidur pun tak cukup, rehat pun tak cukup lah. Itulah kita cakap pengorbanan mereka ni sangat kita hargai sebenarnya. Betul tu. Dari segi tenaga kerja tu memang kita tak dapat nafikan, Fatah. Memang perlu mengorbankan bukan saja masa tetapi tenaga kerja juga. Bila kita bercakap pasal memberi bantuan ni, adakah peningkatan golongan yang memerlukan bantuan ni meningkat dari tahun ke tahun? Ya, dia meningkat daripada tahun ke tahun lah. Actually dia meningkat. Lebih banyak lagi golongan yang kami perlu bantu because disebabkan pandemik ni jugalah yang orang yang memerlukan bertambah lagi. Betul tu saya dengan kehilangan dapat dengan kehilangan kerjanya, betul. dengan ada yang susah nak keluarnya. Jadi saya masih lagi tertarik dengan cemuhan netizen ni. Jadi saya lupa nak tanya satu soalan. Panas, tak adalah panas sangat, tapi macam mana Encik Haziq dan kawan-kawan mengatasi cemuhan ini? Ada ataupun jika boleh dikongsikan, pernah ada tak dapat cemuhan yang ekstrim? Setakat ni tak ada cemuhan yang ekstrim, tapi kalau cara kami untuk handle cemuhan ataupun teguran-teguran tu adalah kami menerima sahaja komen ataupun kritik daripada orang, and then kami akan buat statement daripada Instagram kami untuk minta maaf ke apa, macam tu. Jadi dapat pernah tak yang kita katakan ni cyberbully? Kena cyberbully? Setakat ni tak pernah. Saya tak tahu charity lain, tapi untuk kami setakat ni tak pernah. Itulah syukur sebab tak pernah. Sebab manusia sekarang ni, zaman netizen ni, diorang dekat Sharon dekat Instagram diorang ada jabatan netizen. Yang kalau nak baik, benda baik tu kita share lah ya kawan-kawan dekat luar sana. Benda baik macam ni kita kena sokong mereka. Jadi macam mana cara orang cakap Encik Haziq dan kawan-kawan mempromosikan untuk mendapatkan dana? Okey. Dan bukti kukuh yang Encik Haziq menghantar makanan itu. Okey. Selalunya kami akan menghebohkan ya menggunakan platform kami lah seperti media sosial seperti Instagram dan Facebook. Kami akan share through group WhatsApp ataupun daripada Telegram ke untuk menghebahkan yang kami tengah mencari dana untuk bantuan orang ramai, untuk membantu orang yang memerlukan lah. So another thing, kalau nak kami buktikan aktiviti kami selalu update aktiviti kami dan personal update untuk dana-dana yang dibagi private. Kalau ada yang nak private, kami merupakan macam saluran channel for helping people. So kami akan updatekan kami punya tu dekat Instagram lah. Instagram supaya nak membuktikan bahawa dana itu digunakan dengan disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Tapi Cik Haziq belum kongsikan lagi bersama kita, Fatah. Apa yang mendorong beliau menubuhkan Kuching Charity House ni? Okey, bermula pada tahun 2018 kami ingin
membuat satu aktiviti masa lapang. Masa lapang, aktiviti masa lapang. So bermula daripada situ, kami start slow sampai kepada hari ini. Kami daripada bantu sikit-sikit dulu. Lepas tu sekarang ni kami dah jadi satu grup yang besar. Adakah ini dari dulu tu hobi ke macam mana? Dia macam hobi. Dia pastime activity lah. Tengok Sharon, aktiviti daripada hobi dapat hobi. Give back to the community. Jadi setakat ni ada berapa ahli dalam Kuching Charity House ni? Kalau sukarelawan ataupun kawan-kawan terlalu ramai dah. Terlalu ramai dah. Kalau majlis macam kami yang tertinggi ni ada 8. Bayangkan Sharon, 8 orang nak menjaga sukarelawan handle dalam beratus-ratus sukarelawan tu. Saya banggalah, saya tabik dengan Cik Aziz kerana mereka mampu memikul tugas dan tanggungjawab untuk membantu golongan yang memerlukan tu Fatah. Tapi saya terfikirlah juga Fatah, adakah golongan bantuan yang diberi bantuan tu meliputi seluruh Sarawak ataupun ada kawasan-kawasan tertentu? Setakat ni kami fokus kepada seluruh Kuching dulu. Seluruh Paling jauh yang kami pergi adalah bahagian Simunjan. Simunjan. Jauh tu Fatah. Jauh tu, Simunjan tu. Lama seluruh tak pergi Kuching Simunjan tu pun besar tu Fatah. Banyak juga daerah-daerah yang Kuching, perlu dihubungi. Jadi kepada semua warga Kuching yang tengah menonton kita pada pagi ini, sekiranya anda memerlukan bantuan, anda boleh saja menghubungi Encik Haziq di AB Kuching Charity House. Betul tu. Dan itulah kita ni banyak sebenarnya jika nak dibicarakan sebenarnya banyak charity clubhouse yang ada dekat Kuching ni. Tak kira kita dari golongan biasa sehingga tak biasa, hingga golongan istimewa lah. Semua ada charity-nya masing-masing. Cumanya pemikiran kita nak menderma ke tak? Kita nak menolong ke tak? Betul tu. Tapi saya rasa kan Fatah, lebih afdal kita menderma kepada Kuching Charity House sebab kita tahu di mana hala tuju duit tu tersebut. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat ada juga golongan yang meminta scammer meminta sedekah tu, kadang-kadang kita risau nak bagi. Takut sebenarnya dia ni tak ada apa-apa sangat. Sebab saya pernah terbaca artikel di laman sosial mengatakan pengemis ni Fatah, satu hari mereka boleh menjana pendapatan 200 ke 300 ringgit sehari, tahu Fatah? Itu saya pernah terjumpa. Nak dijadikan cerita Encik Aziz dan Sharon. Saya pun nak bercerita. Masa saya pergi ke sebuah tempat ni, saya mendapati mereka pengemis. Pengemis saya bersifat biasalah, kita manusia kita ada sifat kasihan kan. Bila saya letak je duit tu habis, tiba-tiba waktu tu tempat tu kosong, letak je duit, tiba-tiba dia duduk dengan kaki dia macam cacat lah, terpotong, tak berkaki. Tiba-tiba balik dalam around macam saya balik dalam 20 minit, ulang alik, dia dah pandai berjalan. Ada kaki balik. Ada kaki balik. So saya macam, bukan dia tak berkaki tadi. So dari dekat situ saya mengambil inisiatif tu untuk menjadi satu iktibar kepada diri saya untuk peka dengan keadaan sekeliling kita. Walaupun kita nak menderma, kita kena peka. Jangan sampai kita tertipu. Sebab dunia scammer sekarang ni sangat meluas. Betul, sangat meluasa. Jadi kalau kita nak menderma tu, pastikan kesaluran yang betul. Jadi Cik Haziq, sebelum kita berlabuhkan tirai, sedikit pesanan kepada penonton-penonton yang menonton rancangan kita pada pagi ini. Pesanan saya untuk semua yang menonton, kalau kita boleh menderma untuk ringankan beban kita punya penduduk di sini, Kuching, that will be good for everyone lah, for everyone lah. Cakap kita jaga kita, kita jaga kita lah kan, Sharon. Sama-sama menyumbang, sama-sama membantu, saling melengkapi di antara satu dengan yang lain Fatah, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Lebih-lebih lagi kat Sarawak ni sangat unik. Terdiri daripada pelbagai kaum Fatah. Iaitu saya setuju dengan Sharon di mana kita diversity in unity. Inilah masanya untuk kita berpakat, berpegang tangan, tapi walaupun kita tak boleh berpegang tangan, kita meneguhkan apa yang kurang, meregangkan apa yang tidak, meregangkan apa yang regang. Jadi terima kasihlah kepada Encik Haziq kerana sudi memberi perkongsian pada kali ini. 2 hari ini, Sharon, saya sebab sebenarnya. 2 hari ini topik kita agak menyentuh hati sebenarnya Fatah.
menyentuh hati kita semua sebenarnya, dari topik haiwan sampai ke topik haiwan charity dan kemanusiaan. Jadi kan? memang menyentuh hati. Jadi kepada penonton yang bersama kami 2 hari berturut-turut ni, saya nak wawarkan, tegaskan sekali lagi, kita harus mengasihi di antara satu dengan lain, termasuk juga haiwan, Fatah. Betul. Bukan setakat haiwan, tumbuh-tumbuhan juga sekarang ini alam penting. persekitaran kita lah, Fatah. Kalau kita lihat. Jadi setakat ini sahaja kupasan kita pada pagi ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang, dan jangan lupa untuk terus bersama kami pada setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Saya Shirin Kezia dan saya Fatah Bolhanudi. Hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye-bye. Bye.